amat dan juga rezeki yang cukup besar. Susah untuk kita nak meninggalkan kesedapan di rumah ni. Kalau sembahyang di rumah ni dia seronok lagi. Sembahyang pun sah saja. Lepas azan boleh sembahyang terus. Tu. Kemudian tu imam taklah baca tibai yang panjang sangat surah tu. Kalau main surau tu imam dia baca surahnya panjang sebab nak tunggu jemaah lain boleh main sekali lah sembahyang jemaah. Kalau waktu subuh tu imam tibai izaja memang tak dan maka di sembahyang di rumah itu lebih seronok kerana dia boleh baca Qulhuwallahu ahad dengan inna a'tainah saja. Walaupun dia berjemaah juga dengan keluarga dia. Jemaah juga, bukan tak jemaah, dia jemaah. Tapi di jemaahnya di rumah. Kerana lebih mudah. Banyak orang kata kesenangannya tu banyak. Habis-habis sembahyang tu zikir sikit-sikit, baca doa, habis bagi salam. Bolehlah kita buat kerja masing-masing. Jadi banyak masyarakat kita sekarang ni memilih untuk solatnya di rumah berbanding solatnya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid ataupun di surau. Sedangkan kelebihannya banyak sekiranya dia datang sembahyangnya di masjid ataupun di surau. Tapi dia tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa yang boleh datang, maka itu satu rezeki yang Allah bagi kat dia. Kita dapat rezeki dah pagi-pagi datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk solat. Tu saja. Boleh kita sembahyang di rumah, tak ada masalah. Orang pun bukan nak kata apa. Kita mazhab Syafi'i. Main sembahyang jemaah di masjid ni adalah satu sunat muakkad. Dia bukan macam mazhab Maliki, dia bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni letakkan wajib, hukumnya wajib main sembahyang. Mazhab Maliki wajib main sembahyang jemaahnya. Kita mazhab Syafi'i dia dengan sunat muakkad. Bila dia jadi sunat muakkad tu, bila orang dengar perkataan sunat tu, orang jadi tak apa sunat ni. Tu dia. Walaupun dia ada perkataan muakkad belakang tu yang nak hampir sama dengan wajib tu. Kan? Tapi disebabkan ada perkataan sunat, maka dia mengatakan bahawasanya tak perlulah. Tu dia. Itu tuan-tuan. Kelebihannya banyak tuan-tuan. Salah satu kelebihan lah yang saya boleh cerita lah. Kalau saya sembahyang rumah dengan saya sembahyang di masjid, khusyuknya lebih berbanding dengan sembahyang rumah. Saya tak tahulah tuan-tuan yang ada depan saya ni, sembahyang rumah dengan sembahyang masjid sama aku rasa. Bagi saya khusyuknya lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Allah sebut sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah kategorikan orang beriman tu macam mana. Alladzina fi salatihim khashi'un, yang mana di dalam solat mereka itu khusyuk. Yang mana orang-orang yang mukmin ni, yang berjaya ni, mereka ni khusyuk ketika mana solat. Walladzina hum 'anil lagwi mughridun, dan depa ni menepis semua kelalaian, menolak semua kelalaian, tidak lalai di dalam melakukan ibadat. Itu ciri-ciri orang mukmin yang berjaya.
Orang mukmin mungkin ada banyak kategori, tapi dalam surah ni Allah nak sebut orang mukmin yang berjaya, iaitu dalam solatnya dia khusyuk. Ketika mana surah ayat ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni sebelum tu dia sentiasalah bila dia solat dia akan tengok atas, bukanlah tengok macam ni sangat. Kan ada satu surah bukan surah ketika mana nak diubah kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi dalam surah tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia kata aku sentiasa melihat, kami sentiasa melihat kamu wahai Muhammad, sentiasa mendongakkan kepala, minta supaya ditukarkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Jadi Nabi, maksudnya Nabi sebelum tu, Nabi ni bila sembahyang Nabi akan tengok atas. Nabi bila doa Nabi akan tengok atas. Tapi bila turun qad aflahal mu'minun, turun ayat ni, yang mana khusyuk ni dia memberi maksud apa? Tunduk. Khasya'a, dia beri maksud tunduk. Jadi selepas tu Nabi dan juga para sahabat ni, selepas turunnya ayat surah Al-Mu'minun ni, Nabi dan juga para sahabat bila sembahyang Nabi tunduk tengok ke tanah. Itu sejarah dia, ada sejarah. Bukan saja-saja kita duduk tengok ke tanah tu, bukan. Dia ada sebab dia. Sebab turunnya ayat Al-Mu'minun. Ini subuh. Saya tak mau panjang sangat pagi ni, dan sempatlah tuan-tuan balik lagi lena. Kita ambil macam waktu tarawih 15 minit, tak apa kot. Kau nak tiba sejam kok. Sebab saya pun ngantuk kok. Saya pun makan ubat tadi 7 biji makan ubat. Pagi saja 7 biji makan ubat. 4 biji ubat jantung, 3 biji ubat sikit gigi. Demai bulan puasa ni dia tibai sikit gigi pula. Kan? Hujan tu. Allah. Dia kena tu sebelum nak puasa. Pi tampai ingat ke kuih elok. Kuih teruk. Sebab yang disakitnya tu gusi. Bengkak gusi. Jadi sakit teruk. Ni dia duduk kuih kurang dah lah. Jadi selama 4-5 hari puasa ni, 4 hari puasa ni duduk sakit. Nak sibik lah minggu ni, tak ada siapa duk panggil pergi jadi imam mana-mana. Tidak mampu kan. Inilah bulan puasa ni yang pertama saya main tazkirah ni. Allah tong elok, dia bagi kita sakit tapi dia tak bagi kita duk main ceramah ke jadi imam kan. Dia tong elok, dia bagi ujian. Ada dosa banyak lah kamu kan. Baik, itu maksud solat, itu maksud khusyuknya. Khusyuk maksudnya ialah kita tunduk. Dan tafsiran pada ayat ni ada banyak, ulama banyak menafsirkan. Ada yang kata tunduk, Sayyidina Ali dia kata tunduk maksud dia. Khusyuk ni maksud tunduk, tidak kalih kiri dan juga ke kanan. Imam Nawawi kata dia tunduk khusyuk, dia tafsirkan dalam ni, dia kata maksud khusyuk ni ialah dia tidak menggerakkan badannya. Itu tafsir dalam ayat ni. Bukan dia nak habaq maksud khusyuk tu apa, tak. Itu lain cerita pula. Maksud khusyuk dalam solat, ulama tafsir lain. Tapi apa tafsiran ulama dalam maksud khusyuk ni? Kebanyakan yang mengatakan bahawasanya dia tidak menggerakkan badan. Kebanyakan ulama mentafsirkan khusyi' ini ialah tidak menggerakkan badan. Jadi alhamdulillah kita ni, kalau kita tengok masyarakat kita bila sembahyang elok, alhamdulillah. Tak duk gerak badan apa lagi, duk pi gerak. Kecuali memang dia punya, orang kata dia punya apa? Bukan perangai dia punya. Apa dia? Dia punya, dia bukan perangai, dia tak mau buat benda tu, tapi dia memang duk jadi.
Ada seorang ni dia duduk semayang, dia jadi macam tu. Mungkin dia terlalu khusyuk sangat sampai dia, ada sekali tu saya panggil ada seorang ustaz ni, dia mai jadi imam qiyamul lail di sekolah saya. Dia cara dia semayang tu macam tu lah. Bila dia terlampau khusyuk dia jadi, dia dah tertarik macam tu. Akhirnya anak murid saya mai tanya saya, Ustaz, Wat, tadi Tok Imam tu dia nak lari pergi mana masa tengah semayang? Kita pun gelak. Itu cara dia. Itu cara PL dia. PL dia tak boleh nak ubah dah. Main tu. Dia tak boleh nak ubah, dia tak boleh nak kontrol. Waktu dia semayang dia jadi macam tu. Dia tak boleh nak kontrol. Hak tu dimaafkan lah. Tapi kalau dibuat secara sengaja, maka dia tak khusyuk. Itu khusyuknya. Pendek lah, kita tak mau terlalu panjang. Jadi apa hukum khusyuk lah? Apa hukum dia? Jadi kita tahu khusyuk ni tak menggerakkan badan. Dan khusyuk ni dia terbahagi kepada dua. Sama ada khusyuk dari segi hati ataupun khusyuk dari segi tubuh badan. Khusyuk dari segi tubuh badan, alhamdulillah masyarakat kita, masyarakat Islam di Malaysia ni memang berjaya. Memang satu masyarakat yang bila sembahyang khusyuk. Kalau ikut definisi khusyuk dari segi tubuh badan, tak bergerak, garu pun sikit-sikit dia. Ikut sungguh orang Malaysia ni. Dia tak macam orang Arab, India apa semua tu. Mereka tu mayang bergerak mata. Tapi dia ada satu lagi kategori khusyuk dari segi hati. Ayat ni yang susah. Ini yang susah kita nak praktikkan. Tapi ada sebahagian ulama dia meletakkan hukum. Apakah hukum berkenaan khusyuk sama dalam dari segi hati ni? Khusyuk badan ni orang boleh buat, tapi khusyuk hati ni orang susah. Sebab khusyuk hati ni dia akan mai pertama was-was. Was-was tak apa lagi boleh kontrol. Yang satu lagi masalah ialah dia akan mai pikiran-pikiran tentang dunia. Dia akan duk mai dalam kepala otak dia macam-macam. Sekejap balik aku nak buat ni. Lepas daripada subuh ni terus bagi salam, aku nak terus balik tengok telefon sat, tidur. Itulah salah satunya. Ataupun dia duduk fikir pasal masalah kerja dia. Kerja aku macam mana ni. Itu dia. Dia memang tak boleh lari manusia ni daripada tu. Jadi Imam Al-Ghazali dia meletakkan hukum wajib bagi seseorang tu dia mesti khusyuk hati dia, iaitu dia meninggalkan perkara-perkara dunia dalam pemikirannya. Imam Ghazali dia ketat sikit dalam bab ni. Tapi Imam saya duk nampak ada orang lari betul ke? Kau pandangan saya, pandangan dunia saya. Betul ada orang lari. Jogging. Dan saya nampak macam perempuan tak kaya tudung. Dalam ni kata orang Islam semua kan. Cina belakang tu. Patut kita ada heran. Kata ni pandangan apa dunia aku apa ni kan. Tiba-tiba aku nampak orang berlari dah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah dia meletakkan hukum khusyuk ni, khusyuk dari segi hati ni adalah sunat. Imam Nawawi dia khusyuk sebab dia, kita nak menghilangkan perkara-perkara tu susah. Nak menghilangkan, nak memikirkan tentang perkara-perkara dunia ni dia agak sukar sikit kan? Sehinggalah kita mencapai satu tahap yang kita dah biasa buat. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak khusyuk ni tuan-tuan? Nak habis cepat. Khusyuk ni ialah terletaknya pada Allah dah ajak kita pada surah Al-Fatihah. Sebab tu Al-Fatihah ni dia sebagai satu rukun dalam solat. Allah Subhanahu Taala ni dia ajaklah kita dalam surah Al-Fatihah ni. Aku wajibkan hampa surah Al-Fatihah dalam solat. Dan inilah kuncinya untuk kamu khusyuk.
Dia letakkan nak solat mesti baca Fatihah. Yang lain surah lain tak baca pun tak apa, tapi Fatihah kena baca. Jadi itu salah satu yang pertama. Jadi kita dah tahu surah Al-Fatihah ni, surah Al-Fatihah ni duduk kat lidah kita, dia bukan duduk dalam kepala otak kita, dia duduk kat lidah kita. Betul tak betul? Bila kita Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, dia tak duduk dalam kepala otak kita. Kalau kita, contoh saya baca surah tadi, saya baca surah Subhanallahi ma fi surah As-Saff tadi tu, yang tu dia tak duduk dalam lidah saya, dia duduk dekat kepala otak saya. Mungkin saya boleh silap. Masa saya baca surah As-Saff tu, mungkin saya boleh silap. Sebab surah As-Saff tu dia duduk dalam kepala otak. Dia duduk masih dalam kategori hafalan. Tapi surah Al-Fatihah bagi kita ni, dia tak dikategorikan sebagai satu hafalan lah. Dia dah duduk kat lidah kita dah. Kita tak hafal dah dia, kita memang keluar terus ya. Susah bagi seseorang yang sering solat ni untuk dia silap dalam bacaan surah Al-Fatihah, kecuali makhraj hurufnya tu memang salah lah. Tak boleh nak tahu lah kan, waladolin, tu salah dari segi makhraj huruf, lain cerita, bukan salah dari segi baris. Susah masyarakat kita ni bila dia tu memang selalu sembahyang, dia nak silap kat surah Al-Fatihah. Kenapa? Dia memang baca surah Al-Fatihah tu daripada kecil sampai ketua. Dia takkan salah lah. Bukan dia takkan lupa, dia takkan salah. Dan surah Al-Fatihah ni duduk kat lidah kita dah. Jadi itu kunci dia yang sebenar. Kalau kita nak solat, lepas tu kita nak khusyuk. Khusyuk dari segi hati, khusyuk dari segi badan. Muflihun, berjaya. Qad aflahal, berjayalah orang mukmin ni. Tu berjaya lah dari segi badan, tapi dari segi hati ni masalah. Kunci dah Al-Fatihah. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dalam satu surah, dalam satu hadis Al-Qudsi, qala Allah Taala. Hadis Qudsi ni maksudnya hadis yang kalamnya mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalamnya kalam Allah, tapi dia bukan Al-Quran. Allah kata, qasamtu salatu baini wa baina abdi dhi nisfain. Aku membahagikan solat ni di antara diriku dan hamba-Ku kepada dua bahagian. Allah kata, wa li abdi ma sa'al fa idza qala al abdi, untuk hamba-Ku apa yang dia minta, untuk hamba-Ku apa yang dia minta, Allah kata. Fa idza qala al abd, apabila telah berkatalah hamba-Ku alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis qudsi ni, bila hamba-Ku ni, Allah kata, hamba-Ku kata alhamdulillahi rabbil alamin, tu maksudnya apa? Surah Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala respon bila kita baca dalam solat kita surah Al-Fatihah. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah respon kepada bacaan kita. Jangan tuan-tuan anggap kita baca tu kosong, tak ada apa ni sebagai satu rukun saja. Aku baca Fatihah ni sebagai nak memenuhi rukun solat. Kalau aku tak baca, solat aku ni mungkin tak sah. Jadi aku tak maulah, aku nak jadi solat aku sah, jadi aku bacalah. Tapi ada sebahagian daripada kita masih lagi menganggap Al-Fatihah tu sebagai satu bacaan yang rukun semata-mata lah. Hakikatnya bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu Wa Taala respon setiap bacaan kita, setiap bacaan hamba dia. Bila dia mula baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah responnya apa? Hamadani abdi, telah memuji aku hamba-Ku, hamba-Ku telah puji aku. Itu respon Allah. Allah tahu kita puji dia. Walaupun kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin tu, kita sebutnya, kita tak apa, tak tadabbur pun ayat tu. Betul tak betul? Kita hanya sebut alhamdulillahi rabbil alamin, kita sebutnya.
tanpa kita nak memahami, bukan nak memahami, kita nak apa maksud alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada, kita hanya sebut secara kosong secara lalu saja, sebagai nak memenuhi rukun. Pada hakikatnya bila kita sebut, Allah kata sungguhnya telah memujilah hamba-Ku dalam solatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian qala Allah Ta'ala, wa idza qala 'abdi Ar-Rahmanir Rahim qala Allah asna 'alayya 'abdi. Telah memuji sekali lagi, hamba-Ku telah puji aku sekali lagi. Kemudian bila kata Maliki yaumiddin majjadani 'abdi, hamba-Ku telah mengagungkan aku, telah membesarkan aku. Tu respon. Tu part yang pertama, tu bahagian yang pertama. Itu bahagian yang pertama. Bahagian kata tu bahagian aku, Allah kata. Itu bahagian aku. Iaitu aku nak respon apa yang hamba-Ku kata kat aku. Bila hamba-Ku puji aku alhamdulillahirabbil alamin, maka aku pun sahut hamba-Ku puji aku. Kita ni kalau mai lah orang lah, kita pi depan raja ke apa semua, ataupun kita pi mai lah YB mana menteri mana lah contohnya, kita pi puji dia lah YB bagus buat kerja apa semua, tiba-tiba dia buat bodoh dia haram tak tengok kita, kita puji dia sambil duk salam dengan dia tu, kita puji bagus kerja YB tu, saya suka kerja YB. Dia tak apa pun tak. Kemudian dia pergi salam orang lain pula. Apa perasaan kita? Celaka orang bibi ni. Aku puji hang apa hak pun tak. Koman-koman kata lah, alhamdulillah. Boleh tak apa lah juga. Ada lah respon. Ni apa haram respon tak ada. Hak apa pun tak, salam dengan orang lain. Apa perasaan kita? Maki kendak tak puas hati sebab kita puji dia, tapi dia tak respon. Tapi lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita puji dia dalam solat dengan baca Al-Fatihah, maka Allah respon. Itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah respon lagi, Malik yaumiddin, Allah respon lagi. Itu kita kena dalam hati kita kena pegang macam tu. Bila aku baca ni Allah akan respon, maka kita akan rasa besar. Kita akan rasa orang kata nak kata apa, saya nak abang betul ni. Orang respon bila kita puji dia, orang respon. Macam tu lah, bila kita puji Allah, Allah respon terhadap apa yang kita puji dia. Jadi bila kita sembahyang ni tuan-tuan, kita sembahyang, kita nak khusyuknya macam mana? Bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, walaupun kita mungkin malas nak menterjemahkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah tu kita mungkin malas. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih. Kita malas dalam solat ni, kita malas nak terjemahkan benda tu. Kita sebut saja tapi kita malas nak terjemah. Betul tak betul? Kita sebut saja tapi kita tak mau terjemah benda tu dalam bahasa Melayu. Jadi kita hanya dalam hati kita hanya terdetik dalam hati kita kata segala puji bagi Allah, segala puji. Kita hanya sebut tu. 3 ayat yang pertama tu kita kata segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Cukup dah. Cukup dah untuk membuatkan hati kita khusyuk, tidak memikirkan hal-hal dunia dalam solat. Bila Tok Imam baca alhamdulillahirabbil alamin, kita duk ikut baca dengan Tok Imam ke? Tak. Tidak. Kita dengar Tok Imam baca. Kita tak baca, kita hanya dengar saja. Kalau kita pergi dengar saja tanpa kita terdetik dalam hati kita apa pun, maka kita akan duk fikir pasal dunia.
Jadi tip dia nak bagi khusyuk macam mana? Bila tok imam baca ataupun kita sendiri baca, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, segala puji bagi Allah. Maliki yaumiddin, segala puji bagi Allah. Benda ni tuan-tuan nak buat bukan boleh buat melasa sehari. Dia mesti kena duk berlatih, mungkin ambil seminggu, mungkin ambil 2 minggu, sebulan, mungkin ambil setahun. Nak membiasakan diri kita dengan bila kita alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah. Maliki yaumi, segala puji bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kita menyebut, Allah kata apabila hamba aku menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara diriku dan hamba aku. Allah kata ni antara diri aku dengan hamba aku. Jadi dalam hati kita ni kata bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita hadirkan dalam hati kita, hanya Engkaulah Tuhan aku, hanya Engkaulah Tuhan aku. Hati kita itu paling mudah sekali kita kata tu. Hanya Engkaulah Tuhan aku, hanya Engkaulah Tuhan aku. Supaya kita tak mau duk fikir pasal dunia. Kita jangan duk menterjemah, kalau bukan jangan terjemah tu lagi bagus lah. Tapi kalau kita tak maulah memikirkan tentang dunia dalam solat, maka kita kena detikkan dalam hati kita ketika mana tok imam baca ataupun kita sendiri duk baca surah Al-Fatihah tu, detikkan perkara tu dalam hati. 3 ayat yang pertama kita kata segala puji bagi Allah. Ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Lagi hebat, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah kami minta tolong. Detik dalam hati kita. Kena ajak. Kena ajak. Ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Allah kata ini adalah milik hamba-Ku dan untuk hamba-Ku sesuai apa yang dia minta. Waktu kita doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta. Bila masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah kata doa. Sampai ihdinas siratal mustaqim, doa lah. Doa apa yang kita nak minta. Dan itu pun sudah jadi doa dah. Ihdinas siratal mustaqim, tu dah doa dah sebenarnya. Wa li'abdi ma sa'al. Dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Sama ada kita nak minta kepada Allah dalam hati kita ketika mana tengah duk baca, tengah duk semayang, ataupun kita baca ihdinas siratal mustaqim, tu pun dah doa dah. Tapi sebab kita tak mau duk fikir pasal hal dunia dalam sembahyang ni, maka kita minta lah kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa. Dalam sembahyang dalam hati kita, ya Allah ampunkanlah dosa. Kemudian tu imam pula baca surah. Kalau dia baca surah pendek, tak apa, dia baca surah panjang pula. Mintalah doa, Allah ampunkanlah dosa, ampunkanlah dosaku, ampun. Ulang tu ya tuan-tuan. Ulang hak tu ya. Nak minta apa, minta. Tapi yang terbaik ialah kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah nak bagi kita khusyuk tu, ialah kita minta doa. Ketika mana tu imam duk baca tu, kita minta doa, minta. Sebab itulah kalau mai semayang jemaah ni, dia lebih khusyuk berbanding dengan semayang seorang-seorang. Semayang seorang-seorang ni dia nak cakap, nak sebut, lepas tu nak terdetik dalam hati, dia susah. Dia nak bercakap kat lidah lagi, dia nak baca surah Fatihah kat lidah, lepas tu dia nak detik dalam hati, susah sikit. Kecuali dia dah banyak kali buat, mudah. Sebab tu lebih baik datang sembahyang di masjid ataupun surau berjamaah. Kerana apa? Mudah untuk dia ni duk terdetik dalam hati dia. Dia minta doa, dia puji Allah. Ketika mana tu imam duk membaca surah dalam solat. Ini tajuk saya bawa mudah saja. Tapi saya harap dapatlah perkongsian ni tuan-tuan, dapatlah orang kata praktikal, supaya kita ni tidaklah
duk memikirkan omongan dunia di dalam solat kita. Saya yakin majoriti yang ada dalam surau ni bila solat mesti duk fikir pasal dunia punya. Sebab saya pun sama. Betul? Kau tak betul? Jadi cuba buat tuan-tuan, cuba buat dalam solat. Dan kunci dia adalah surah Al-Fatihah. Cuba buat, insya-Allah. Kalau dah lama kita buat, maka kita boleh upgrade. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku segala-galanya. Tu dah upgrade tu, dah lebih dah upgrade lah. Bila tok imam baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah yang bagi segala-galanya ke aku. Ar-Rahmanir Rahim, tak ada lah yang tengok aku, yang duk jaga aku, hang je yang jaga aku ya Allah. Hak tu dah bila dia upgrade, detikkan hati dia tu ketika mana tok imam duk baca surah Al-Fatihah. Kalau hak yang baru-baru ni cukup kita baca segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Lama dah kita buat, dah makan 2 tahun kita dah baru kita upgrade. Lepas tu barulah nak main teriak dalam semayang. Tidak nak main teriak dalam sebelah mana. Orang Melayu ni dia main teriak bila dengar suara tu imam tu sedap sikit, baru dia teriak. Dia nak teriak pun kalau dia pergi buat umrah baru dia teriak. Dan orang Melayu kita ni, dia bila sembahyang, waktu bila dia teriak, waktu mana dia sembahyang tahajud, itu dia teriak. Orang kita ni kalau sembahyang tahajud, dia sembahyang sungguh-sungguh. Bagus ya, bagus. Cuba dia adaptasi ke solat fardu. Solat fardu dia susah nak teriak. Cara dia macam tu. Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, segala yang maha pengasih, yang maha penyayang, kita upgrade, detikkan dalam hati kita tu, ya Allah engkaulah yang sentiasa tengok aku, ya Allah engkaulah yang sentiasa melihat aku, yang jaga aku. Kita nak bagi maksud Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, engkaulah yang maha agung, maha besar, yang menguasai segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak adalah tempat untuk aku sembah kecuali kepadamu ya Allah, dan tak adalah tempat untuk aku nak meminta kecuali kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, engkaulah yang maha pengampun ya Allah, engkaulah yang maha memberi ya Allah, engkaulah yang maha mengasihani. Segala-gala kita sebut nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut dalam hati kita. Engkaulah segala kita sebut, engkaulah yang maha menyembuhkan semua segala penyakit kami ya Allah. Dalam hati kita sebut, barulah kita minta doa, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa itu. Kalau kita ada sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Syafi, ya Syafi, dalam hati kita. Nak bagi mendapatkan khusyuknya. Ada setengah orang dia nak menterjemah apa yang dibacanya, susahlah. Wadduha dia baca, wal-laili idza saja, dia tahu duha, wal-laili idza saja tu malam duk saja dia dah. Dan waktu duha, wal-laili idza saja, wadduha tahu kan? Wadduha tahu makna, dalam sembahyang dia baca wadduha, okey duha tahulah waktu duha. Wal-laili idza saja, wal-lail tahu, tapi saja tu apa dia? Walai pada waktu malam aku duduk saja. Apa terjemah tak kena. Itu susah. Kita orang Melayu ni susah sikit. Jadi itu cara dia.
Cara dia ialah kita, bila kita doa ni maksudnya kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah prinsip atau falsafah dalam solat ni, ialah kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bercakap dalam sembahyang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa tapi dalam hati ya. Baik, setakat tu saja tuan-tuan. Dah cerah dah. Saya kata tadi 15 minit, saya dah tiba kat sejam dah. Setengah jam dah ni. Boleh no? Boleh tak? Walaupun ringkas bab khusyuk pun kata halah ustaz ni main cerita bab khusyuk tak ada, cerita hak berat-berat sikit ke. Orang kita ni nak cerita hak berat-berat semua. Sempena Ramadan ni, semoga kita minta kepada Allah, semoga sembahyang kita ni lebih khusyuk. Semoga kita menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minin, qad aflahal mu'minin. Sungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, alladzina fi salatihim khashi'un, yang dalam solat mereka ni dia khusyuk. Semoga kita pada bulan Ramadan ini ditambahkan khusyuk kita di dalam solat. Amin ya rabbal alamin. Baik, setakat ni saja. Dan yang terakhir, saya bawalah satu tabung ni, tabung sekolah saya lah. Yang pertama, tabung untuk program Ihya Ramadan ni. Program Ihya Ramadan iaitu ada iftar jama'i, kemudian ada tahlil, kemudian tabung juga, dalam tabung yang sama kami nak orang kata nak minta, orang kata nak kumpul duit untuk menaik taraf Dewan Pengajian Al-Quran di sekolah kami, yang mana berbaki lagi 10,000. Nak masuk aircon apa semua tu. Kemudian yang ketiga ialah kami nak beli Al-Quran yang baru bagi kegunaan pelajar-pelajar kami. Quran yang kami duk guna tu dah pakai dah 2 tahun dah. Jadi kami selalunya kami akan bagi ke sekolah lain lah, sekolah-sekolah tahfiz mana lama punya kami bagi. Kami cari dana baru, kami beli yang baru untuk pelajar kami, untuk kegunaan bacaan setiap hari sepanjang tahun, dan untuk kegunaan pada bulan Ramadan bagi program tadarus Al-Quran. Jadi di sekolah kami ni, kami setiap pagi akan baca Quran beramai-ramai. Karena itulah orang kata cara kami nak bagi pelajar-pelajar ni dia berjaya, iaitu dia mula hari dia dengan Al-Quran. Jadi nak bagi pelajar berjaya ni, kita mulakan hari pelajar kita dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni akan dibaca setiap pagi, setiap pagi sepanjang tahun. Pelajar kami tak ramai, dalam 150 ke 160. Tengoklah, kalau tahun tu ramai jadilah 200. Macam tahun ni tak ramai, 150 je. Jadi tak banyak lah nak belinya. Jadi kalau tuan-tuan boleh berkongsi bersama, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Taala membalas di dunianya dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ikhwanana fi Palestin, khususan fi Gaza, wal mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.